yang bentuk bagi tak nampak. Dan ain itu di dalam bahasa Arab bermaksud yang nampak, yang dilihat oleh mata. Sebab tu kita mengaji dalam fiqh, nak tengok tempat solat kita ni bersih ke tak bersih, tengok kalau masih ada ain najis. Kan? Ain najis tu maknanya fizikal najis, nampak fizikal, nampak ketulan, ada nampak teks cicak contohnya di sejadah, maka kita tak boleh nak sujud dekat situ, tempat tu bernajis. Maka ain tu benda yang nampak. Jadi dalam konteks kita nak kenal Allah Ta'ala, Syekh Rahimudin kata kita ni sebab apa tak nampak Allah? Sebab kita ni ditutup oleh ghain. Apa ghain kita? Kenapa kita ni terhalang oleh apa? Yang pertama, kita terhalang oleh syaitan. Sifat syaitan yang ada dalam diri kita. Syaitan, sifat dia yang paling masyhur ialah independent. Syekh Rahimudin katakan bebas, ikut suka nak buat apa, buat. Nak minum arak, minum. Nak berzina, zina. Lagi mana ada sifat syaitaniyah yang ada dalam diri kita, kita tak akan dapat kenal Allah. Yang kedua, nafsu kita. Nafsu kita ni menyebabkan kita tak kenal Allah Ta'ala. Sebab kita ni nafsu sifat dia lagi nak, lagi tak cukup, lagi dapat, lagi tak cukup. Tapi nafsu tak boleh buang. Dengan adanya nafsu ni, maka kita pun berhajat kepada Allah. Kita juga berhajat dan nak syurga, dan nak pahala, tambah baik. Itu semua kerana nafsu juga. Cuma kita beri kawan. Dan yang ketiga, sifat sombong, aku dalam diri kita. Aku. Kita kata, ni aku punya, ni aku punya. Kita lupa padahal Allah Ta'ala cuma bagi pinjam saja dekat kita. Lepas tu Imam Al-Ghazali, dia kata kat kita ni sebenarnya nak kena bertobat banyak benda. Kita jangan bersangka kita bertobat ni daripada tobat yang kita tobat jahat saja. Tetapi paling kurang kita kena bertobat pada 4 kejahatan yang kita tak sedar. Yang pertama, sifat rububiyah yang ada dalam diri kita. Sifat macam kita ni Tuhan. Apa dia? Kita mungkin tak mengaku Tuhan, tetapi kita buat ibadat riak. Bila kita buat ibadat, kita riak. Umpama kita ni sombong dengan Allah Ta'ala, kita tak sedap. Kita sembahyang tarawih, kita buat 20. Kita jumpa kawan buat 8. Apa orang ni malas. Sembahyang 8, aku buat 20. Kita rasa dia ni lekeh, kita ni lagi bagus daripada dia. Kita terlupa kita ada satu sifat sombong dalam diri kita. Yang ni sifat, saya katakan kita ni lagi bagus pada orang. Yang ni sifat ni tak ada dalam diri. Sebab tu Imam Ghazali dia ajar, bila tengok kita bermuamalat dengan anak kecil, walaupun anak kecil tu bersalah, kita kena malu lagi dekat dia. Sebab apa? Paling kurang dia kurang buat dosa daripada kita. Kita paling kurang daripada dia, dosa kita lebih banyak daripada dosa. Kalau kita berdepan dengan orang tua tu salah ataupun orang tua ni, kita kena beradab juga dengan orang lebih tua. Kerana apa? Kerana orang tua ni dia lebih banyak ibadat daripada kita. Umur kita ni lebih muda, ibadat kita tak akan dapat menandingi umur dia yang lebih tua. Dia lebih kenal Allah Ta'ala, dia dah lama dah ibadat. Itu cara nak, macam mana nak bagi rendah diri kita supaya kita dapat buang rasa. Dan Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, dia kata sifat rububiyah yang ada dalam diri manusia kena buang, sebab rububiyah ni hanya Allah. Baik. Yang kedua, kena buang sifat syaitaniyah. Syaitaniyah yang ada dalam diri kita. Apa dia? Memujuk dan mengajak orang lain buat dosa. Kan? Tak cukup kita saja buat dosa, kita ajak kawan kita, jom. Tengok ni Pak ni, jom kita pergi sengke, jom kita pergi mana-mana. Kan, malam-malam
Terawih kan, lebih terawih tu bagilah terawih betul singgah kedai karaoke kan. Sifat syaitaniyah, mengajak orang buat jahat. Kita kena taubat daripada benda-benda ni. Yang ketiga, sifat bahimiah, sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Apa dia sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita? Tamak, halupa. Tamak, halupa sama ke? Saya belum tahu. Tamak. Cuba tengok pasal Ramadan. Alhamdulillah lah, tangan kita Allah bagi jadi 10 jari kan? Kalau tangan kita ada 20 jari, asal penuh plastik setiap 1 jari kita boleh kan? Ni kalau orang yang tak kenal Allah Ta'ala, dia ikut dia rasa tamak. Itu kata nafsu ni. Nafsu ni lagi mana tak dapat, lagi tu nak. Dah dapat senyap kan? Dah dapat senyap, tapi teringin lagi nak yang lain. Itulah nafsu. Yang beli buka puasa banyak-banyak, hidang penuh sekejap, sampai letak pinggan di ujung lah kan? Tapi bila makan, tak makan habis pun kan? Itu tamak yang ada dalam diri kita. Tanpa kita senang. Satu lagi, sabu'iyah, yang keempat yang Imam Ghazali sebut. Sabu'iyah juga ada dalam diri manusia. Apa dia sabu'iyah? Kebuasan, sifat buah. Sabu'iyah ni binatang buah, sifat yang ada pada binatang buah. Apa dia? Ya. Kalau marah, suka marah melampau-lampau. Ya. Kalau maknanya perbuatan dia suka jadi berlebih-lebih. Ganas. Kalau bergaduh sampai boleh berdarah-darah, sampai boleh mati-mati. Alhamdulillah. Tapi bila kita cuba buang sifat-sifat ni, dia akan membuatkan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala datangkan sesuatu musibah, kita akan redha dengan Allah Ta'ala. Tengok apa yang jadi masa hari raya puasa pertama, tengok yang kes di mana yang hari pertama nak buka puasa, rumah dia terbakar tu. Macam mana dia tu kan? Rumah dia terbakar, subhanallah. Makanan yang dia masak nak buka puasa tu tak terbakar. Ni rumah dah habis terbakar, tinggal meja dia dan makanan yang terhidang nak buka puasa tu. Subhanallah tu, Allah Ta'ala datang tu dengan berbagai asbab. Lepas tu kita kena sangka baik dengan Allah Ta'ala kan? Syukurlah bila seseorang tu dia redha dengan Allah Ta'ala bagi dia kena sakit. Alhamdulillah, dia tak sangka buruk dengan Allah, dia tak caci, tak maki Allah Ta'ala kan? Ada orang dia redha dengan apa Allah Ta'ala telah letakkan bagi dia, menyebabkan dia lebih dekat dengan Allah. Manusia, itulah manusia, lupa. Itu nama insan, lupa. Kita tahu semua benda daripada Allah Ta'ala, tapi bila jadi dekat kita, kadang-kadang kita terlupa, kita tak redha dengan Allah. Kita tak redha dengan Allah tu. Jadi sebab itu yang kita kena bagi faham di sini, bila kita nak kata wujud Allah Ta'ala tu secara zat dan juga zat apa? Sifat wujud ni dia bersifat dengan subutiyah. Maknanya dia tidak akan boleh melangkaui zat. Sifat subutiyah, sifat wujud secara subutiyah yang ada pada Allah ni, dia tak akan boleh sampai melebihi zat Allah. Kalau melebihi zat Allah, maknanya Allah Ta'ala jadi lemah. Sedangkan sifat tu berada dalam, kalau diri kita ni manusia, sifat yang ada dalam diri kita, bukan sifat tu yang lebih hebat daripada kita. Sebab kita ada banyak sifat, ada penyayang, penyantun, apa-apa semua ni pun datang daripada Allah Ta'ala. Dan atas hasil usaha kita berhajat, bermunajat kepada Allah. And walladzina yujahidu fina lanahdiyahum subulana. Mereka yang bermujahadah pada jalan kami tunjukkan baginya jalan-jalan kami.
Betul, yang saya pernah kata dulu, kita ni ada 4, manusia ada 4 kan. Cahaya iman dia yang lebih tinggi daripada zikir dia. Zikir dia lebih tinggi daripada cahaya iman dia. Zikir dan cahaya iman ni seiring, dan juga langsung tak ada zikir dan tak ada cahaya iman. Kalau kita ni orang yang ada cahaya iman dia lebih tinggi daripada zikir dia, memadailah dengar sepotong ayat Quran, dengar sikit pesanan, dah rasa takut dah kepada Allah Ta'ala, rasa dah beriman tu kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ni dalam proses nak belajar, biasanya kita kena usaha banyak, mengaji, kena pergi mengaji, baca Quran lagi, zikir lagi, semua nak pergi dekat Allah, nak pergi kenal Allah Ta'ala. Dan bila kita dapat tu, kita dapat naiklah iman kita satu takah, satu tingkat ke satu tingkat, satu langkah, baru nak boleh sampai makam yang tinggi-tinggi. Dan orang yang ketiga, kalau dia usaha, dia dapatlah. Dia tak usaha, ada kelas mengaji tak mau main, masjid tak mau pergi sembahyang jemaah, tak mau buat apa, maka kekallah dia dalam keadaan dia jahil. Dulu aku tak aktif sembahyang, hari ni pun super tak aktif sembahyang juga. Dan orang keempat yang paling rugi, tak ada usaha langsung, tak ada cahaya iman dalam diri dia, dan dia tidak mengingat Allah Ta'ala. Yang dia ingat ialah macam mana nak memenuhkan hawa nafsu dia. Saya ingat lagi Syekh Rohimuddin kata, dia kata antara hidup untuk makan dengan makan untuk hidup, mana lebih baik? Nah, hidup untuk makan atau makan untuk hidup, mana lebih baik? Dua-dua tu baru setaraf binatang, dia kata. Hidup untuk makan ke makan untuk hidup, dua-dua tu setaraf dengan binatang. Tapi baguslah macam mana? Hidup untuk makan, makan untuk hidup, daripada hidup untuk makan. Tapi kalau kita hanya tujuan hidup kita yang tu saja, maknanya kita tak sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita mengaji akidah, kita mengaji syariah, kita mengaji tasawuf, mengaji akhlak, dia akan menempatkan diri kita dapat muhasabah diri kita dalam hidup kat mana ni. Rendah sangat-sangat kita. Kalau tujuan kita buat sama ada fillah, lillah ataupun billah. Contoh, ukhuwah fillah ke, ukhuwah lillah ke, billah. Kalau ukhuwah fillah tu hanya sekadar apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka kita pun buat. Kita buat sebab apa? Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala tak suruh, kita pun tak ingin nak buat. Contoh dalam bab silaturahim, kita bermusuh dengan orang, kan? Musuh kita ni satu hari masuk hospital, masuk wad. Kita ni kalau ikut dia tak teringin nak pergi melawat. Dah musuh kan, tak teringin nak pergi melawat, tapi teringat Nabi tak bagi putus hubungan silaturahim, maka kita pun pergilah tengok dia kat hospital, bawa lah buah kat dia, bagilah pergi sembang kat dia, tanya apa khabar, sihat lah, tak apalah, mudah-mudahan nanti cepat keluar contohnya. Yang tu dalam hospital bolehlah kata macam tu. Keluar pintu hospital saja, pintu bilik tu, aku bersyukur sangatlah dia sakit dah ni lah. Awak tak mampu terus, awak tak mati terus. Onok kita ni dia sakit tu. Kalau itu saja yang kita ada, kita baru setakat fillah. Ulama tasawuf kata fillah ni jafak, kering, tak ada apa. Kalau kita buat amalan kita hanya sekadar fillah, kosong, tak ada apa. Tapi kalau kita buat lillah, maka di situ ada ikhlas. Tak ada siapa suruh, tak ada siapa rasa. Dia buat dalam keadaan tak terpaksa, dia buat semata-mata nak dapat redha Allah Ta'ala, maka itu jadi lillah. Contohnya kita lalu tepi jalan, tengok ada pakcik buta nak lintas jalan, tak ada siapa pun tolong dia. Kita sendiri kita pergi tolong papa ni, tolong pergi bawa dia lintas jalan. Kita buat ni semata-mata nak tolong dia, bimbang keselamatan dia, dan kita pohon mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keselamatan pada dia.
Sekaligus Allah Ta'ala rahmati kita, redai kita. Lillah. Lepas tu sembahyang, ibadat semua mesti lillah. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmumat lillahi ta'ala, mesti lillah. Walaupun lillah tu tak wajib sebut. Ya, dalam niat maknanya tak sebut lillah pun maknanya lepas dah. Sebab memang manusia buat satu perkara mesti lillah. Tapi bila sebut lillah, mengingatkan kita tanggungjawab tujuan kita nak buat kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, mana di situ ada ikhlas. Bila ikhlas ada, insya-Allah mendapat pahala. Tapi adakah pahala saja yang kita nak? Kita buat amal soleh semua nak pahala ke? Kan nak redha Allah. Kalau kita nak pahala, kita akan dapat pahala. Berapa banyak pahala Allah akan bagi kat kita berdasarkan amalan kita. Banyak amalan kita, besar amalan kita, maka banyaklah pahala yang akan Allah kurniakan buat kita. Sikit amal, sikit pahala kita. Tapi pahala sajalah. Bagi orang yang sampai maqam pada billah. Tapi kalau macam lillah tadi, ulama kata sofa ni jernih, suci, maknanya dia ada ikhlas. Kita boleh takat lillah dulu kira. Tapi billah, billah ni bersama Allah. Yang ni maqam yang dikatakan fana. Ayah nak cerita kat sini sebab kita mengaji diri. Tapi billah ni sampai peringkat maknanya kita buat tu atas dasar cinta kepada Allah. Bukan kerana tanggungjawab kita sebagai seorang hamba saja, tetapi kita mencintai Allah, kita sanggup buat apa saja untuk Allah. Sanggup mati untuk Allah, sanggup buat apa pun kerana Allah. Macam seorang ibu menyelamatkan anak dia dalam kebakaran. Dia sanggup redah juga api itu untuk selamatkan anak dia. Dia mati pun tak apa, kerana dia anggap anak dia tu macam diri dia. Cinta. Macam seorang isteri yang mana tolong payung kat suami dia kereta rosak, suami dia duduk tengah panas, dia buka tengok pomen-pomen, isteri ambil payung. Nanti saya bisa tengok seri seorang makcik dengan pakcik tu, nanti semua kan, kereta rosak, suami dia tengok depan, isteri dia ambil payung, tolong payung suami dia. Isteri dia tengah panas sikit, suami dia sayang ini kat lelaki. Okay. Tapi kalau tanya suami dengan isteri mana lebih setia? Isteri lebih setia. Tapi secara zahir ya, suami yang lagi setia. Sebab apa? Cuba tengok kan, kalau masa mati, isteri mati kan, suami boleh tak nak kahwin? Nak kahwin terus. Masa pupuk merah boleh nak kahwin tak? Boleh nak kahwin, tapi suami kahwin tak? Ada kahwin terus lepas tu akad nikah tak? Ada? Jangan. Maknanya setia. Tapi bini nak kahwin, suami dia baru meninggal, bini nak kahwin terus boleh tak? Tak boleh sebab dia dah edah. Cuba dah edah tengok. Ya, ada yang marah. Gurau-gurau okay. Apa? Bayangkan tak kahwin. Tak apa, kalau kita target kita syurga, kita dapat bahagian kita kan? Macam kita baca minggu lepas Bahrul Nazi, Ustaz, kalau dia kata pokok tuba kan, pokok tuba yang mana mengeluarkan pakaian ahli syurga. Niat saja, kat buah tu niat, aku nak pakaian macam mana. Baju jubah ada list warna merah ke, warna buci penuh ke. Di syurga kita boleh buat itu. Tapi sementara nak dapat syurga, kena syukur apa benda yang Allah bagi di dunia ni. Pokoknya hari ni macam sembang yang ni saja. Okey, apa? Boleh sekadar tu, Allahu a'lam bissawab. Maknanya maksud wujud yang zati dan sifat subutiah, maksudnya sifat subutiah tidak akan boleh menandingi melebihi zat. Kalau dia menandingi zat, maka zat akan belum. Maka zat Allah Ta'ala yang maha agung. Kita pun nak tengok Allah Ta'ala, nak tengok
zat Allah Ta'ala takkan boleh, sebab kita ni terhijab, sebab kita ni ada ghaib. Ghaib ni kena dihilangkan dengan banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat. InsyaAllah kita dapat kenal dunia Allah Ta'ala pun. Masa ada dunia pun kan kita boleh takkan nampak zat, tapi yang kita nampak ialah infial Allah Ta'ala, supaya kita dapat kenal Allah Ta'ala. Cukup dah tawaduk, sebab Nabi pun kata tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Fikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan kamu fikirkan tentang zat Allah. Kita fikir lebih-lebih pada zat Allah, jadi gila kita. Sebab kita menceritakan benda yang kita nak tak pasti, tapi boleh nak tengok Allah. InsyaAllah nanti juga bukan di dunia. Allah Alam sekadar tu. Kita masuk perbincangan fiqah, InsyaAllah dalam bab dosa. Sikit lagi lebih kurang dah setengah jam begini. Saya nak ulas sikit, walaupun tak ada buat kitab kan, tak apalah, tentang bab puasa, tentang perkara-perkara yang kita kena jaga ketika kita sedang puasa. Dan saya pun ambil ini pun sekadar maslahah lah, sebab sekarang ni kita dalam bulan puasa, dan saya pasti ada banyak perkara yang jadi persoalan bagi kita. Kalau dulu kita belum puasa, kita tak apa nampak. Bila duduk tengah puasa, bila kita duduk terawih, duduk apa semua, masalah tu datang berbangkit. Baik. Dalam kitab Fiqhul Manhaji, disebutkan di antara rukun puasa, rukun puasa ada berapa? Puasa tu apa? Masuk ke kitab tak bawa ni. Ada dalam kitab cakap rukun puasa. Yang masyhur rukun puasa ada dua, niat dan menahan diri. Namun ada kitab yang kata tambah ada tiga, iaitulah orang yang berpuasa. Dan ada juga kitab yang menambah kata 4 rukun puasa, ditambah lagi 1 waktu puasa tu. Jadi kalau kita tengok balik itu, takdir puasa menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat-syarat tertentu ataupun niat yang khusus. Itu takrifan puasa secara istilah. Jadi daripada sini kita faham rukun pertama puasa mestilah niat. Dan niat, ramai orang tak tahu, niat puasa Ramadan tak sama dengan niat puasa sunat. Niat puasa Ramadan dia ada 3 rukun, dia ada 3 syarat yang kita kena penuh. Kalau kita penuhi 3 syarat ni, maka niat puasa Ramadan kita sah. Kalau kita tak penuhi 3 rukun ni, 3 syarat ni, maka niat puasa Ramadan kita tak sah. Bila tak sah puasa, niat puasa tak sah puasa ni. Itu bahaya dah kan. Baik, yang pertama at-tabi'z. Ada dalam kitab kita, ada dalam kitab Fiqh al-Manhaji. At-tabi'z, tabi'z. Tabi'z di sini ialah berniat pada waktu malam hari. Waktu malam. Nah, niat tu yang pertama tabi'z, waktu malam. Waktu berniat, waktu malam ni start daripada bila? Lepas maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Masuk subuh, habis tak boleh niat dah. Mesti diniatkan, niat Ramadan ni mesti diniat waktu malam. Tabi'z. Kita niat waktu malam, kita dah dapat satu rukun tabi'z. Dapat satu kriteria yang patut. Yang kedua, ta'yin. Tabi'z yang pertama. Yang kedua, ta'yin. Ta'yin maknanya mengkhusus, menentukan. Dan maksud ta'yin di sini, niat tu puasa jenis apa? Puasa apa?
puasa Ramadan, kena sebut puasa Ramadan ataupun puasa wajib, puasa Ramadan. Tak boleh kita cuma niat umum, niat puasa apa? Tak. Sebab dia boleh jadi puasa sunat. Maka Ramadan mesti disebutkan puasa Ramadan. Berlintahkan hati nak niat puasa wajib, puasa bulan Ramadan. Itu jadi ta'yin. Yang pertama tabiiz waktu malam, yang kedua khususkan puasa apa? Puasa Ramadan. Jenis puasa apa? Puasa Ramadan. Dan yang ketiga tikrar. Tikrar maknanya mengulang. Mesti setiap malam kita ulang niat puasa. Mesti tiap malam. Tak boleh memadai satu malam saja. Malam ni tak kena niat tak. Dalam mazhab Syafi'i mesti niat tiap-tiap malam. Kerana ibadat puasa ibadat yang berasingan. Bila terbit fajar kena puasa sampailah terbenam matahari. Selesai satu puasa, esok puasa lain lagi. Kena niat tahu. Maka ada tiga syarat dalam niat yang kita kena penuhi. Yang pertama tabyiz, yang kedua ta'yin, dan yang ketiga tikrar. Tabyiz niat waktu malam, ta'yin jenis puasa Ramadan, dan apa satu lagi, tikrar, ulang setiap malam. Tikrar, ulang setiap malam. Maka kita nak niat, aku puasa, sengaja aku puasa Ramadan. Dan kita niat tu pada waktu malam. Niat pada waktu malam puasa Ramadan, dan kita ulang tiap-tiap malam. Tak cukup kan? Yang saum Ramadan tak sebut pun tak apa. Puasa esok hari lillahi ta'ala, yang tu tak sebut pun tak apa. Memadai lah. Memang kita buat kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sebut lafaz niat itu lagi bagus. Nawaitu saum Ramadan an adai fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dengan nawaitu saum Ramadan arba'a raka'atin wa ummatillah. Kalau sebab tu kadang-kadang kalau kita ada susah dulu bahasa Arab, bahasa Melayu pun jadi ada masalah. Jadi niat itu sebenarnya. Sebab tu dalam kitab Furu' Masail kita lintaskan niat tu ketika makan pun tak apa. Sambil duduk minum banyak tak apa, lintaskan esok nak puasa Ramadan. Dapatlah. Tak nanti kita kata nawaitu saum Ramadan tak apa. Kita lintaskan, itulah niat. Lafaz niat tak bagi lengkap lagi. Kita sebut lafaz niat lagi bagus. Tak sebut memadai kita lintaskan hati esok nak puasa. Tapi mesti niat tu waktu malam. Kalau kita niat waktu sekarang ni esok nak puasa tak jadi, sebab bukan waktu malam. Dia tak lulus syarat tabyid tadi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menahan diri. Okey, baik, menahan diri daripada makan dan minum. Makan dan minum dalam bulan puasa boleh tak boleh? Boleh waktu malam. Kan? Sebab tu dia bersangkut dengan masa tu, rukun juga. Masa tu daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita bukan puasa 24 jam. Kita diminta tahan makan dan minum. Sebab tu kalau siapa-siapa yang termakan, terlupa makan nasi goreng, nasi ayam satu pinggan, terlupa, betul-betul dia terlupa, baru dia teringat dan siap minum ais blended lah kan. Lepas tu baru teringat, puasa tadi. Tak apa, dimaafkan. Tak batal puasa dah selagi mana tidak sengaja dan terlupa. Kalau sengaja buat lupa, sebab tu dia lawan dengan solat. Kalau solat kita termakan, dia mesti pastikan benda yang kita termakan itu besar mana, banyak mana. Kalau kita sengaja makan sikit sejepis pun batal solat. Kalau sengaja.
Tapi kalau tak sengaja dilihat saiz dia benar-benar yang kita tertelan tu mesti tidak melebihi saiz lebih besar daripada biji kacang. Kalau kita tertelan apa coklat Ferrero Rocher tertelan besar dah tu, dia biji kacang. Lepas tu kalau tertelan. Sebab tu dalam kitab fiqh masalah yang pelik-pelik kadang-kadang ditanya kan. Contohnya dibawakan masalah seseorang yang tidur dia tertelan benang. Dan kita furuk masalah dia cakap. Seseorang yang tidur dia tertelan benang. Benang dia berjuntai keluar dan baki itu dalam empung. Kemudian esoknya dia jaga nak semayang. Dan esok tu Ramadan dia puasa. Jadi macam mana buat? Kalau dia telan batal puasa. Tarik pun batal juga. Sebab kita macam usaha nak pergi keluar, jadi macam muntah pun batal juga. Tapi nak buat macam mana? Kan? Kemudian tengah semayang pula. Tengah semayang kalau telan sikit batal. Jadi yang mana nak selamat? Nak selamat semayang kan selamat puasa? Penting. Kalau dia tengah semayang, macam mana? Nak telan ibadah puasa pun batal. Jadi Syekh Al-Fatani kata, kalau sekiranya ada orang lain yang ada di situ, kena minta orang lain tu cabut sentak dengan sekaligus. Tarik, cabut sekaligus. Orang lain. Baik. Kalau dia dapat, orang lain tu dapat tarik sentak dengan sekaligus dan sekaligus tu terus keluar, maka tak batal puasa dia. Okay. Tapi kalau sekiranya tak ada orang lain, maka dia terpaksa sama ada tarik lolok keluar balik ataupun telan benda tu dengan mengorbankan puasa dia. Dan di sini ikut pandangan Syekh Al-Fatani, yang lebih utama nak diselamatkan ialah sembahyang. Sembahyang nak jaga jangan bagi batal. Kalau tak ada orang lain, mana dia tarik sendiri, puasa dia batal, sembahyang dia selamat. Tapi dia kena potong dah puasa tu sebab dia dah sengaja pergi jolok pergi keluar. Itu di antara permasalahan fiqh alam yang dibincangkan dalam kitab Furuk Masail. Tapi jaranglah juga ada apa bertelan kan. Mana tahu. Tak tahu lah kan, betul kau buat tunjuk baju raya. Okey. Jadi yang dikatakan masuk sesuatu ke dalam rongga macam mana? Baik, dalam kitab fiqh haji disebutkan mesti yang masuk tu sesuatu yang ain, sesuatu yang nampak pada zahir, yang nampak fizikal dia, mesti nampak. Itu yang pertama. Yang kedua, had dia ialah jaufun. Jaufun ni maknanya engkung, lepas pada engkung, belakang engkung dah. Apa-apa yang masuk melebihi dalam engkung kita, maka baru batal. Di belakang halqum, belakang halqum. Jaufun dia belakang wara al-halq, belakang engkung. Dan yang masuk tu melalui rongga yang terbuka, seperti mulut, telinga, kan? Kubur dan dubur. Kemaluan lelaki, kemuliaan hadapan dan belakang, lelaki dan perempuan. Jadi dibincangkan, kalau dititiskan ubat ke dalam telinga, menitiskan sesuatu walaupun satu titis ke dalam telinga, membatalkan puasa kerana telinga rongga yang terbuka. Okay. Yang kedua, kalau dititiskan ubat pada mata, air batal tak? Tidak membatalkan puasa kerana mata bukan rongga yang terbuka. Baik. Kalau
kalau disuntik jarum ke dalam ataupun ubat dimasukkan ke dalam punggung, ke dalam dubur, macam doktor sumbat ubat demam kat dalam punggung tu, batal lah. Batal kerana dubur adalah rongga yang terbuka. Kalau disuntik pada urat, kan kita pergi klinik, kan doktor buat pergi keluar ubat, tapi keluar urat kan, mana urat ni? Oh, nampak tiba ya, cucuk. Batal ke tak batal? Tidak membatalkan puasa kerana bukan rongga yang terbuka itu. Ya. Begitu juga makan, minum. Kalau sekiranya kita termakan, tertelan, tidak membatalkan puasa bagaimana kita terlupa. Dan dalam kitab fiqh manhaji kata, walaupun seseorang itu dipaksa untuk makan, dipaksa makan, bukan atas keredaan dia, maka tidak juga membatalkan puasa. Kerana dia syarat yang batal ni kalau dengan sengaja, dengan keredaan dia nyari nak buat, maka batal. Semut masuk dalam telinga. Okey, dalam kitab fiqh manhaji dia tak bagi semut, dia cerita lalat masuk dalam mulut. Boleh sama kias lah. Maknanya benda tu kalau sengaja termasuk, lalat masuk, termasuk dan tertelan, tak batal. Tapi kalau masuk dan boleh main kita boleh tertelan, itu batal. Sebab tu semut kalau masuk dalam telinga, maknanya tengok kalau termasuk tak batal. Tapi kalau kita korek masuk ke tangan tu batal, sebab masuk ke situ. Semut jangan bimbang, kalau masuk dalam telinga insya-Allah semut mati. Sebab telinga tu racun bagi semut. Memang dia selesai pun telinga manusia ni, dia racun bagi serangga. Semut. Kalau tidak penuh ada rasa yang kita tidur ambil ilmu bukan masuk hurung. Ustaz, makanan yang masuk ke hurung ni lah. Makanan yang dimasukkan dalam hurung baik. Kalau berdasarkan, kalau sekiranya benda tu ditebuk dari luar, bukan asal dari rongga terbuka, maknanya tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau kita semak lagi dalam kitab-kitab yang lain yang mana kau dia lebih tegas, memang batal. Contohnya dalam kitab Hidayatul Sebyan. Dalam kitab Hidayatul Sebyan kau dia cukup syadid, tegas. Maksud tegas ni macam mana? Kalau suntik apa saja, buat masuk satu apa pun daripada tubuh badan kita, tetap membatalkan puasa. Kerana dikira rongga juga, walaupun bukan rongga terbuka. Cucuk ubat ke apa-apa, tetap batal puasa. Tapi kalau dalam kitab macam fiqh manhaji, kalau kita baca dalam kitab Ustaz Ismail Kamus sendiri, dia lebih ringanlah. Sebenarnya atas dasar masalah kesihatan tidak membatalkan puasa. Tapi tentang tepuk tu saya cakap tu saya berjawab lah. Tapi kalau cakap apa yang dibincangkan, antaranya ialah orang yang kena asma, kan? Orang yang kena asma dia pump inhaler tu, gas tu tidak membatalkan puasa. Ikut mana saya sebenarnya kamu kata. Tapi kita tanya ada teman-teman yang tak betul sebab aku gas ayam. Ya. Itu yang saya kata tu. Benda tu kalau ikut hukum asal dia batal apa saja yang masuk. Tetapi atas dasar masalah kesihatan, yang ni ikut tak sesuai kamu lah. Kalau Datuk Mufti kata batal, ikutlah siapa nak ikut pandangan tu, tak ada masalah. Sebab benda ni khilaf di atas dasar ijtihad ulama lah. Macam mana? Dan memang ada kaul yang tegas, dan saya jari pun ada juga kaul yang kita tak kena ikut. Antaranya ada kaul yang mengatakan kalau kita buang air besar, sembelih, kan, itu termasuk balik batal. Macam mana tu? Kan, susah juga tu. Jadi tu maknanya bagi saya setakat apa yang kita mampu ikut dan ikut hukum asal macam tu lah. Kalau benda tu masuk melalui rongga yang terbuka batal, kalau bukan melalui rongga yang terbuka tidak batal. Itu hukum asal.
Kalau ikut Ustaz Ismail Kamus, tidak membatalkan puasa, cuma makruh. Perbuatan suntik ke, berbekam ke, apa semua tu, itu adalah makruh. Tidak sampai membatalkan puasa. Cuma sebaiknya kalau boleh dipindahkan buat pada waktu malam, dianjurkan buat pada waktu malam. Itu itulah tu. Bila kita bincangkan perkara ni, dia dah jadi macam satu perkara yang umum balua, susah nak elak. Udara susah nak elak. Lepas tu kalau kita tercium bau, ulama cuma hukumkan sekadar makruh sahaja. Makruh tercium. Tapi berbeza dengan orang yang hisap rokok. Hisap rokok dia jadi batal sebab apa? Sebab dia bukan hanya rokok yang dihisap tu, tetapi benda yang dihisap tu memudaratkan kesihatan, dan benda tu juga haram secara syarak. Kan? Sebab tu baik rokok ke, rokok daun ke, shisha ke, kan? Macam berdua ni guna shisha kan, cara punya tu sama semua. Kan? Tapi kalau atas dasar maslahah yang untuk macam orang yang pump oksigen, orang yang sakit tu kan, kalau dia tak pump menyebabkan bahaya pula nyawa dia, sekadar yang dapat je lah. Mungkin yang ni di antara istihad lah. Yang ni ikut pandangan Ustaz Ismail Kamus, dia kata benda tu tak membatalkan. Tapi kalau ada kau yang kata membatalkan, boleh. Macam cabut gigi, kalau sekiranya darah tu terlalu banyak, kan, so kita jaga sekat mana kita boleh jaga. Sebab dalam ni pun dia sebutkan di sini, kalau sekiranya gusi kita berdarah, gusi berdarah dan kita ni tertelan, kan, dalam keadaan kita tak sengaja, tak apa. Tapi kalau kita boleh elak, kita elak untuk bertelan. Kan, macam ubat titik mata jatuh dah sampai kan, jangan telan, telan. Kan? Macam mana? Baik. Ada soalan lain ya? Di dalam kitab Furu' Masail juga dia ada perbahasan, antaranya apa, orang yang terkeluar, dia berjunub dalam keadaan dia tak sengaja. Contohnya di dalam kitab Furu' Masail yang saya jumpa, seseorang yang kena penyakit gatal pada alat dia punya kemaluan. Dia garu-garu dah kali terkeluar mani. Batal tak batal dia punya puasa? Jadi dalam pandangan Cik Dr. Fatani, maknanya kalau seorang tu dia bukan tujuan nak mengeluarkan tu, tetapi tujuan dia nak hilangkan rasa gatal lah, tetapi terkeluar, tidak membatalkan puasa. Malah tu di antara benda-benda yang jarang lah membincangkan. Sama juga macam orang tanya kat saya, kentut dan layak, saya besar lah. Dia dubur, rongga terbuka. Kalau sekiranya kita kentut, kita boleh pastikan air tak masuk tadi, kan dia penuh, dia tak tarik balik sebelum. Kalau dia masuk balik dalam dubur ketat, nampak remeh, tapi betul ada di bahagian. Betul. Ada setengah pendapat yang kata dalam bulan puasa ni makruh kalau kita ni rendam, kan, mandi rendam, tapi tak sampai membatalkan dari mana tak masuk dalam rongga kita. Berkumur, istinsyak, berkumur, batal tak puasa? Boleh tak nak kumur? Boleh, tetapi jangan berlebih-lebihan. Ni kumur banyak, keluar sikit. Kumur keluar sikit lah. Maknanya dia dah tapis dah setelah. Budak-budak lah tadi. Dan bagi orang yang
haid dan nifas. Kalau sekiranya berlaku haid dan nifas, sebagai contoh tengah puasa, dia rasa benda keluar daripada kemaluan dia. Baik, yang keluar tu dia pasti kata bukan darah haid. Kalau dia keluar, dia kata dia memang dah haid dah, tiba-tiba lebih daripada tu dapat istihadah, maka dia diteruskan puasa sebab dia istihadah sahaja. Tapi kalau sekiranya memang haid, maka batal lah puasa lah, dan dia wajib kena gantilah 1 hari penuh kan. Ada juga orang tanya, tengah sembahyang kita tak pasti, lepas sembahyang cek tengok dekat sebelah dalam ada kesan, macam kesan darah, tapi kita rasa bukan darah, dia keluar macam kuning-kuning kan. Jadi sembahyang kita tu macam mana? Nak ulang balik lah. Lepas tu kena ingat, kalau sekiranya benda tu kita rasa masa tengah sembahyang, kita rasa ada benda keluar, kalau ianya bukan penyakit, kalau penyakit dimaafkan. Kalau macam kencing tak lawas, orangnya istihadah kan, dia bersihkan diri siap-siap, dia ambil wuduk, dalam masa waktu dia ambil wuduk, kemudian dia teruskan sembahyang. Kalau masa sembahyang tu keluar, dia dimaafkan. Tapi kalau orang yang tak ada penyakit, dia rasa keluar, dia teruskan juga, batal solat dia. Tapi kalau kita tu rasa was-was, benda ni keluar masa bila ni, sebelum sembahyang ke, lepas sembahyang ke kan? Kalau ada masa lagi nak sembahyang, waktu masih ada, kita ulang balik sembahyang, itu lagi selamat kan? Jadi kalau kata kita yakin memang benda tu masa sembahyang, masa tak ada apa, InsyaAllah lah sah lah sembahyang. Mungkin dia keluar lepas sembahyang. Baik, saya tak pasti dalam di kaulan negeri kita lah, tapi saya biasa dengar fatwa yang dibuat di Saudi. Boleh siapa yang nak haid tu kan, tapi dalam fatwa yang saya dengar ni untuk orang pergi haji. Orang pergi haji nak tahan daripada haid tu, dia dihukumkan harus ambil ubat untuk tahan haid supaya dapat tunaikan ibadah haji. Tapi itu dalam haji lah, itu fatwa Saudi lah. Di negara kita saya tak pasti lah. Saya nampak penangan ulama dalam negara kita. Okay, cukup sekadar tu insyaAllah. Selanjutnya, kalau yang cakap saya jawab, saya jawab. Yang tak dijawab, saya memang tak dijawab. Dan tanya apa lagi. Dalam kitab Fiqh Sunnah, dalam kitab Fiqh Sunnah, semalam lah saya baca-baca ulang kaji. Ada satu pandangan dalam ni, dan dalam bab niat lah, dia kata kalau sekiranya seseorang itu sengaja ubah niat dia nak buka puasa, maka batal puasa. Kita puasa, kita tengah puasa, walaupun kita tak buka puasa lagi, tapi kita ubah niat kita, aku tak puasa hari ni, batal puasa kita. Sebab niat tu tak jadi tak jazam, niat tu kita dah ubah. Sebab syarat sah puasa mesti niat. Tu maknanya tegas juga tu kan? Kalau kita sengaja kata aku tak puasa hari ni, bukan aku nak buka tak apa lagi, aku tak puasa hari ni, makna dia telah membatalkan niat dia. Walaupun dia belum buka puasa dia dianggap telah batal puasa kerana niat dia telah tidak jazam, tidak tetap, dia dah lari niat. Ini kau yang tegas yang saya jumpa dalam kitab Fiqh Sunnah. Jadi kena jagalah juga. InsyaAllah. Macam mana? Waktu siang dia niat. Maliki. Dia kena tengok syarat tadi. Kalau dia niat dalam waktu malam, sah.
Mana dua ni waktu siang. Pagi tu datangnya. Baik. Saya sikit saya tengok dalam kitab Furu' Masail dalam bab puasa, bab niat niat puasa yang bertepatan dengan terbit fajar. Kalau sekiranya kita niat waktu subuh dah nak masuk. Contoh kan dia sebut di sini, jika seseorang itu berniat ketika fajar sedang terbit, subuh baru masuk, atau semasa ia berniat, dia syak sama ada fajar telah terbit atau belum.